والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي الله يا حي يا قيوم 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 يا حي يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي الله يا قيوم يا حي يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا حي يا قيوم يا حي يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى قال الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله يحب المسرفين. Artinya makan oleh kamu dan minum oleh kamu, dan jangan berlebih-lebihan sekalian kamu dengan demikian itu, kerana bahawasanya Allah Ta'ala tiada kasih ia akan orang yang berlebih-lebihan. Dengan demikian itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu malakutus samai man mala'a bathna. Tidak dimasukkan oleh pengetahuan di dalam 7 pentera langit akan seorang yang penuh perutnya dengan makanan. Apa dia? Orang yang kenyang, adab dalam menuntut ilmu, tak boleh kenyang. Adab di dalam menuntut ilmu tak boleh kenyang, kerana apabila perut itu kenyang, ia tidak boleh menjadi tempat ilmu dalam tubuh dia. Baik itu di antara syarat yang dibuat oleh ulama yang diberitahu kepada kita di dalam kitab-kitab mereka tentang adab menuntut ilmu ni tadi. Selain daripada adab mereka dengan guru-guru mereka, adab sesama teman-teman penuntut ilmu, dan antara adabnya juga syaratnya ataupun adab dalam menuntut ilmu itu tadi kena melakukan salat malam. Antara adab-adabnya itu juga disebut, iaitu kena banyak berlapar daripada kenyang. Itu. Jadi lapar ni salah satu syarat di dalam untuk mendapatkan ilmu. Dan lapar ini juga salah satu syarat daripada untuk menjadi hamba yang dikasihi oleh Allah. Dan 3 perkara antara sifat orang yang dikasihi oleh Allah, lapar. Yang kedua,
iaitu banyak diam daripada bercakap. Yang ketiga, iaitu mengerjakan solat malam. Ini di antara syarat untuk seseorang itu menjadi hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalukum manzilah 'inda Allah taala atwalukum ju'a wa tafaqquran wa abghadukum ila Allah taala kullu nawam akulin syarubin. Bermula yang terlebih afdal, terlebih baik kamu pangkat pada Allah Ta'ala, iaitu mereka yang terlebih panjang daripada kamu masa laparnya. Orang yang terlebih afdal pada sisi Allah, terlebih mulia pada sisi Allah, mereka yang masa laparnya panjang, masa kenyangnya sedikit. Sebab itu orang yang berpuasa ini dianugerahkan banyak perkara oleh Allah, khususnya dalam bulan Ramadan. Orang yang berpuasa seperti mana yang dijelaskan oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan, doanya dimakbulkan oleh Allah pada siang hari berpuasanya. Jadi puasa ni ataupun lapar ini adalah satu kemuliaan yang besar yang orang banyak tak nampak. Yang banyak orang tak nampak akan kelebihan lapar ni tadi. Sebab itu dalam menuntut ilmu, kalau orang yang menghafal ketika kenyang ini susah untuk ia dapat, tidak seperti mana ia menghafal ketika lapar. Sebab itu kalau kita lihat kebanyakan ulama-ulama, mereka ni tadi banyak lapar daripada kenyang. Baik. Baik, itu ada satu hadis, tapi Abi tak tahu martabat hadis ini. Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, besok akhir zaman, ulama-ulama di kalangan umatku ni tadi, mereka ni perutnya banyak ke depan. Maknanya banyak makan. Ulama-ulama di kalangan umatku perut dia banyak ke depan. Makan banyak. Betul, kalau kita tengok tok-tok guru kita dulu-dulu, kebanyakannya mereka semua perut mereka selari dengan dadanya. Perut tu tadi selari dengan dada. Tapi ulama-ulama yang dulu-dulu semua dah Allah ambil. Kita je ni semua perut semua ke depan. PJK. Pingat. Dapat pingat PJK. Perut jauh ke depan. Dan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan masa fikirnya kepada segala dalil yang menunjuk atas Allah dan menunjuk atas akhiratnya. Orang yang afdal pada sisi Allah, mereka panjang masa laparnya dan mereka gunakan masa fikirnya untuk mereka mendapat dalil atas wujudnya Allah dan atas akan petunjuk akhiratnya tadi. Fikir tentang akhirat, fikir tentang keesaan Allah, supaya tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu zaman kita ini adalah satu zaman fitnah akidah. Di Malaysia ni macam-macam. Tadi ada anak Abi datang daripada apa tu, Kedah, Kening, beritahu dengan Nabi pasal apa, satu kelompok sekarang di Malaysia ni, kelompok
syahadat pun dah tukar. Tambah matahari, bulan, bintang, ya. Ajaran-ajaran ini telah ada dahulu orang yang bertuhankan matahari, bintang, bulan dan sebagainya. Al-Quran ni dia turun kalau dalam golongan dalam bangsa Arab 6666. Kalau diturun kat orang Melayu 63 berapa dah ada Quran Melayu lah. Jadi cerita ni macam mana? Cerita ni Nabi dah sebut dah akhir zaman. Ini yang Nabi kata ajaran-ajaran ni bukan di kalangan orang-orang yang bodoh, di kalangan orang-orang yang bijak. Kalau dilihat sama pakai tudungnya dengan orang lain. Apa yang Nabi paling bila dilihat akan peristiwa ini menjadi satu perkara ilmu atas dia. May yahdillah fala mudhillalah wa may yadlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan hidayah, nescaya Allah tidak akan sesatkan. Dan siapa yang Allah sesatkan, nescaya Allah tidak akan beri hidayah kepada. Sebab itu kita meremehkan daripada sudut doa. Kita rasa amalan kita boleh kukuhkan. Doa ini penting. Betul Nabi kata jangan tinggal. Yang Nabi telah minta kamu semua baca ya muqallibal qulub tu. Ya muqallibal qulub sambit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Jadi sebab itu Nabi sebut besok umat aku akan berpecah kepada 73 golongan. Satu je yang benar, iaitu ahli sunnah wal jamaah, yang benar-benar mengikut akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu dikata tentang lafaz man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah masuk syurga. Jadi benarkan nafi, benarkan isbat. Benarkan penafian, benarkan penetapan. Sebab orang boleh rosak dengan banyak perkara. Orang boleh jatuh dengan banyak perkara. Orang boleh disesatkan dengan asbab banyak perkara. Sebab itu rajin minta dengan Allah. Doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini semua. Jangan kita ego dengan diri kita, dengan ilmu yang kita ada, membuatkan kita rasa kita boleh selamat. Jangan terlalu sombong dengan apa yang ada pada diri kita ni tadi, sebab dia tak boleh menjamin keselamatan daripada sudut akidah, daripada sudut amalan dan sebagainya. Ini yang kena selalu tengok, perhati. Sebab kita rasa kita bagus, tapi Allah tengok kita tak bagus. Betul, orang yang beriman, yang mukmin, maka dia sentiasa mengharap rahmat Allah. Sebab dia tak ada apa-apa. Dia tak ada daya dan upaya. Mana boleh orang yang tak ada daya dan upaya, dia boleh jaga diri dia. Kalau kita kata kita hebat, kalau kita kata kita hebat, kita kata kita bagus, itu yang Nabi kata, siapa boleh halang dirinya daripada sakit? Kalau engkau bagus, engkau hebat. Seorang doktor sendiri pun kena sakit jantung. Seorang doktor sendiri pun kena stroke.
Seorang doktor sendiri yang pakar dalam bidang kencing manis kena kencing manis. Ini yang kita katakan menunjukkan bahawasanya, bahawasanya kita ini di dalam pentadbiran Allah. Maka kita sentiasa rasa berharap dengan Allah. Orang yang berasa berharap dengan Allah, Guru Abi dulu dia cakap macam mana? Macam kau dalam keadaan lemas. Kau tengah lemas, dia kata. Masa tu kau rasa apa? Masa kita tengah lemas, Cuba korang semua bayangkan keadaan korang tengah lemas. Macam itulah harapan kita tu semasa kita hidup ni. Minta diselamatkan, minta tak mati, minta itu, minta ini. Kita punya pengharapan itu. Itu kata Guru Abi, nak bagi faham murid-murid dia. Nak bagi faham. Kita memang kita harap, kita cakap kita harap, tetapi rasa harap tak ada, kosong, tak ada rasa apa pun. Sebab apa? Sebab kita rasa kita steady. Tak ada rasa harap pun. Dalam iman tak ada rasa harap. Itu yang Nabi kata, siapa ada rasa perasaan takut iman dia dicabut hari ni? Macam Carol, ada tak Carol? Rasa hari ni takut iman aku kena cabut. Itu yang, kalau orang lemas macam mana? Ada tak kosong pengharapan diselamatkan tu? Kita tengah lemas, ada tak rasa ada lah orang selamat tu, tiba-tiba tak selamat tak apalah, ada ke macam tu? Macam itulah. Ini katakan orang mukmin. Ini dikatakan sifat orang mukmin. Dia bukan, itu yang disebut kadang-kadang beriman, kadang-kadang dia tak beriman. Pagi iman dia kuat, bila petang mula hilang imannya. Sebab bila dia lupa ni tadi, yang dia tu siapa. Itu yang bila disesatkan. Itu dalam Fatihah ni, pada ujung dia tu ayat jumlah doa ya. Ujung dia tu kan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Minta dengan Allah, minta lindung daripada jalan orang-orang sesat. Itu yang Nabi selalu sebut. Tapi kita tak ada rasa ketakutan itu, ketakutan kesesatan itu tak ada. Sebab apa kita tak rasa ketakutan sesat? Sebab kita rasa kita tak sesat. Orang yang rasa dia tak sesat, macam mana dia nak takut dia sesat? Yang apa? Pai sesat dalam hutan, tak boleh keluar. Apa perasaan Pai? Rasa apa? Rasa apa? Sejuk, takut. Isteri dah mesej kan, isteri pula dah bagi pula video call anak, video anak lah. Anak panggil Pai apa? Daddy. Dia nak kena baling ni sekarang kalau daddy. Panggil abah, tak? Anak Pai panggil abah. Perasaan itu. Tapi bila kita lepas daripada kesesatan, kita boleh keluar daripada hutan, ketika itu kita akan rasa tenang. Jadi kenapa kita rasa yang kita ni takkan disesatkan? Sebab kita masih belum sampai kepada zon tenang, tempat tenang. Mana tempat tenang?
Yuk. Tempat yang tak ada sesat langsung. Mana? Tamuhil. Di mana? Yuk. Oh, koma. Amirul. Kat mana? Tempat yang langsung tak ada sesat. Peluang sesat langsung tak ada. Tanya Jeman lah. Jeman macam orang pandai. Amail lah. Tempat ni salah. Syurga. Syurga tak ada peluang sesat langsung. Selagi belum masuk dalam syurga, selagi itu kita kena rasa takut. Dalam dunia ni masih ada tak peluang sesat? Ada. Ya tak? Orang yang dah Islam lama bertahun-tahun tiba-tiba bawa ajaran sesat. Habis bagi contoh, Ayah Pin, nama Melayu Islam, kan? Nama pun Pin, nama dia bukan pinball. Kalau pinball itu nama orang putih. Arifin, nampak? Jadi selagi duduk dalam dunia, peluang sesat masih ada. Kalau kita menghilangkan rasa takut sesat ni tadi, hilang, bermakna kita ni tadi telah tidak melihat akan Allah. Satu. Kedua, kita telah menghilangkan pengharapan supaya kita ditolong oleh Allah daripada kesesatan. Baik, kenapa perasaan tu hilang? Sebab kita rasa kita orang betul. Sebab kita rasa kita orang betul lah. Takkan orang rasa orang baik dia kata dia jahat, kan? Orang baik dia rasa dia baik, mana pernah dia kata dia jahat. Dia rasa dia betul, walaupun dia buat salah, mana pernah kata dia tak betul. Ya tak? Sebab dia rasa dia betul, walaupun dia buat salah. Ini yang bisa cakap, berhati-hati apabila kita lupa siapa diri kita, dan ketika itu kita akan lupa siapa Allah. Betul dalam kitab Hikam Ibn Athaillah dalam matan pertama, jangan kamu berpegang pada amal, jangan kamu berpegang pada diri. Tapi kita disuruh beramal. Amal ni disuruh, ya. Tapi jangan berpegang, bergantung. Kenapa jangan berpegang, bergantung? Satu, kita akan nampak amal kita, lalu kita akan rasa kita banyak amal. Dua, ya, nanti kita apabila kita tidak memperolehi apa yang kita amalkan, kita akan rasa kecewa. Bila kita pegang, kita tak ada daya dan upaya, kita hamba Allah. Aku yang tentukan aku Allah Ta'ala, tapi kerja aku sebagai hamba, usaha ikhtiar aku kena buat. Ya, mudah ya. Baik. Dan bermula yang terlebih benci kamu kepada Allah Ta'ala, iaitu tiap-tiap orang yang banyak tidur, ya. Orang yang tidurnya banyak daripada jaganya, dan orang yang banyak makannya, dan orang yang banyak minumnya, ya. Ni istilah ada orang Melayu, bukan papan kayu bertarah, bukan makan menteka darah. Jangan masuk bab menteka darah. Makan boleh, dan makan ini boleh jadi ibadat, ya, tetapi jangan sebab perkara tersebut
kita meringan-ringankan ibadat. Ya. Baik, dan setengah daripada sifat yang mazmumah syarrahul kalam, sangat gemar kepada berkata-kata. Firman Allah, ya, ini mazmumah. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tiada kebajikan pada banyak daripada berkata-kata mereka itu dengan perkataan yang tiada memberi faedah, melainkan apa perkataan yang memberi faedah? Perkataan mereka yang menyuruh ia dengan bersedekah. Seorang sedekah, ini faedah. Atau yang menyuruh ia dengan berbuat baik, seorang buat baik, ya. Dan kebajikan, baik kebajikan ni samalah, ya. Atau yang menyuruh ia dengan memperdamaikan antara segala manusia yang berkelahi, damaikan orang. Kau dah bergaduh tu, ya, damailah, ya. Suruh tu baik, ya. Jadi yang berkelahi ni tak nak berdamai, ya. Itu bukan kerja orang yang suruh ni tadi. Itu antara dia dengan Allah, ya. Nak panjang hisapnya, panjanglah gaduhnya, bukan susah sangat. Bergaduh ni dosa tak dosa? Habis tanya, saja tanyalah. Bergaduh berkelahi ni dosa atau tidak? Kalau tak nak berdamai, maknanya nak lama dalam neraka, nak sebulan, tak apalah, kita orang kebal, ya tak? Tempah ajalah. Sebab neraka bukan kita punya, neraka Allah punya. Kita nak hasad dengan orang bertahun-tahun, maknanya kita tempah neraka bertahun-tahun. Selama mana kita hasad, selama itulah kita duduk dalam neraka. Kita dengki dengan orang bertahun-tahun, selama mana kita dengki dengan orang, selama tu kita duduk dalam neraka. Sebab berkekalan dengki, berkekalan dosa. Berkekalan buat dosa, maknanya lama mana? Setahun kita duduk dalam neraka. Tak susah. Ya. Tak susah. Kan susah sangat. Ya. Tak susah. Kita tak nak berhenti mengumpat bertahun-tahun. Tak? Lama mana? 20 tahun. Tak nak berhenti. Ya, 20 tahun lah. Kita kira lah sendiri. Nanti besok, buat satu buku kira. Mengumpat dah 20 tahun. Ayolah. Ni dalam neraka 20 tahun ni. Gaduh dah sebulan. Ini sebulan dalam neraka ni. Ini boleh check in ni. Dengki, hasad, ini semua benda-benda ni. Benda-benda ni kena jaga. Kalau kita rasa kita kuat, teruskan. Tapi kalau kita rasa tak kuat, kita berhenti dan selesaikan. Hasad kita selesaikan, dengki kita selesaikan. Kata orang selesaikan. Nak selesaikan macam mana? Berhenti daripada perkara tersebut. Itu je. Tapi nak berhenti susah lah ustaz. Tak, masa buat tak susah pun. Lah. Pandai tak? Syaitan ni pandai tak? Syaitan dibagi kita susah. Nampak? Kita kata orang tak susah, tapi kita nak minta maaf minta maaf ni baik. Nak baik susah, nak jahat syaitan kata jangan. Pai buat salah dulu pula aku kena minta maaf. Ya nak? Pai lah datang minta maaf dulu. Nampak tak? Pandai tak syaitan? Langsung pai pun ditiup akan kesombongan. Alang-alang baik, tak payah selesai.
alang-alang masuk neraka tu. Biar sampai neraka jahanam. Oh, itu memang kebal betul tu. Nah, nampak macam mana? Nabi sebut macam ni, bukan Abi sebut. Nabi tak sebut ni, Abi tak sebut ni. Tak? Kadang adik-beradik bergaduh, bukan sebab apa pun, pasal tanah, pasal faraid, faraid, kata faraid bergaduh. Kadang-kadang Abi itulah bersyukur dengan adik-beradik Abi kan. Tak ada satu pun bertanya pasal tapi arwah pun tak ada tinggal apa pun. Apa yang arwah tinggal? Kan? Arwah almarhum tu tak mana ada tinggal apa. Tak ada benda yang nak diparaidkan pun. Tak? Dia tinggalkan darah atik ni. Abi ingat nak bagilah kat dia orang. Siapa nak jadi mudir, semua angkat tangan. Anda pula tak ada kata dengan. Tapi itulah kadang Nabi fikir balik kan, alangkah bodohnya orang yang bergaduh sebab harta pusaka. Dia bergaduh kan tadi sebab gerta orang lain. Bukan gerta dia, gerta ayah dia, gerta mak dia digaduhkan. Allah, alangkah bodohnya manusia. Yalah, sebab apa? Bila cinta dunia itu terlalu tebal. Tak? Biasanya kalau harta itu datang daripada suasana yang tidak baik, selalunya tak ada keberkatan. Selalunya lah harta yang kita dapat ni tidak ada berkat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman ia dengan Allah dan beriman ia dengan hari kemudian, iaitu akhirat, maka hendaklah ia berkata yang jadi kebajikan, atau hendaklah ia diam dari berkata-kata. Kalau dia percaya dengan Allah, percaya dengan hari akhirat, dia cakap benda baik ataupun dia. Sebab apa? Sebab perkataan yang tidak baik besok balasannya neraka itulah ya. Kadang kita ni lemah sangat kan. Lemah sangat. Kemudian kita dah tahu kita lemah, kita tak mohon pula dibantu oleh Allah. Ini hadis meriwayatkan akan oleh Bukhari dan Muslim. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man waqahu Allahu syarra ma baina lihyaihi wa syarra ma baina rijlaihi dakhal al-jannah." Barang siapa yang pelihara akan dia oleh Allah akan kejahatan barang antara dua pasung dagunya dan kejahatan barang antara dua kakinya, dan saya masuk ia ke dalam syurga. Meriwayat hadis ini oleh Tirmizi dan Ibn Hibban. Siapa boleh jaga mulut, siapa boleh jaga faras, Nabi jamin. Dalam satu hadis yang lain, Nabi kata, akulah penjaminnya untuk masuk syurga. Siapa boleh jaga mulut? Ustaz, alhamdulillah, saya mulut saya tak kata orang, tapi tangan saya kata orang. Alamak. Tangan kata orang. Kan? Nah, dalam grup WhatsApp bergaduh. Ya, dia ada masalah ni. Ya, tak kata orang pakai mulut, tapi kata orang pakai saya, mulut saya alhamdulillah, tangan saya innalillah. Ya.
Jadi jaga tangan, jaga. Sebab apa yang keluar daripada perkataan, sama ada kita tulis ataupun kita cakap. Siapa boleh jaga dua ni tadi? Mulut dan faraj. Nabi kata, aku jamin dia untuk masuk syurga. Aku penjaminnya, kata Nabi. Ya. Itu pada hadis yang lain. Dan tersebut pada setengah riwayat, man kathura kalamuhu kathura saktah, wa man kathura saktahu kathura dhunubuh, wa man kathura dhunubuh fannar aula bih. Barang siapa yang banyak perkataan, banyak cakap, nescaya banyak gugurnya dan salahnya. Salah banyak. Dan barang siapa yang banyak salah perkataannya, banyak dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka api neraka terlebih aula dengan dia. Siapa dosa banyak, neraka tereloklah untuk dia. Nanti kalau habis sebut neraka itu terlebih aula dengan dia. Oh, tak apa ni. Maksud bahasa Melayu dia, kalau dosanya banyak, neraka tereloklah untuk dia. Macam itulah. Kemudian pula dah buat dosa banyak, taubat pun tak ada, istighfar pun tak ada. Sebab apa tak nak istighfar? Sebab kita rasa dosa sikit. Ya, dosa sikit. Jangan main. Dosa kita sikit tak sikit? Banyak? Tak? Dulu masa kita sebelum dapat beramal dengan Islam betul-betul, isteri kita buka aurat, tayang dengan semua orang. Berapa tahun? Kalau satu lay rambut 70 tahun dalam neraka. Kita sebagai suami satu kepala. Kalau seorang tengok, tubuh badan kita, tubuh badan isteri kita yang pakai pakaian yang ketat, ya, orang laki-laki yang boleh mengahwini mereka ni tadi, laki-laki yang bukan mahram tadi, tengok tubuh badan isteri kita, kan, berapa tahun, itu bukan dosa. Dosa. Kalau kita, ya, selamat perkara-perkara tersebut, anak perempuan kita, kena jaga semua. Zaman ini lagi zaman-zaman yang fitnah besar. Kena jaga. Saya okey, tak kata. Jangan saya okey. Walhal KO. Itu yang Abi cakap. Tak payah dosa tu lah. Dosa tinggal mengaji berapa tahun? Dosa tinggal belajar ilmu fiqah, ilmu tauhid, ilmu tasawuf berapa tahun? Jeman berapa tahun Jeman? Ini cerita mula ke balik ni, sampai lepas fardu ain. Kita pun cakap, saya lepas fardu ain. Ya ke lepas fardu ain? Kalau lepas fardu ain, bolehlah cerita. Nak tengok kita lepas tak lepas. Amirul, berapa syarat sah Jumaat? Tak lepas lah tu kalau belum macam tu. Dah 5-6 kali per jam. Tak lepas lah tu. Kan jemaah tu wajib. Itu yang kita kata kita boleh berlagak. Macam mana? Tak? Baik. Wah, jangan menunjuk awal. Awal menunjuk. Janganlah ditanya aku, dia kata. Nak kata kita lepas macam mana? Kan? Antara syarat untuk menjadi ahli Jumaat yang 40 tu, dia kena tahu. Dia kena ada apa syarat 40. Bukan saja datang masjid,
tidur boleh jadi 40 orang. Mana mau. Barang yang berhubung kepada yang wajib jadi wajib. Lepas tu kita kahwin, macam Iyyub, macam Kushairi, dia nak kahwin, macam anak bosok, menantu dia, menantu abang wajib ajar anak abang, sebab abang tanggungjawab dah lepas. Macam Kushairi wajib ajar Aimi, contohnya. Macam Iyyub besok dah kahwin, wajib ajar kak cik. Kalau kak cik ni tak tahu dan tak lepas daripada hukum hakam agama, kalau dia sangkut, ketika itu suami-suami akan dipertanggungjawab besok di akhirat kerana tak melepaskan kadar fardu ain. Tak lepas. Balik Nodi kena nanya sidang. Sifat 20, baca hak wajib 20. Sidang baca wujud kidam bakar. Mustahil pula. Sidang baca. Abang pula, abang tak ingat. Mampus. Jangan main-main. Dan kita rasa kita macam belagak sangat tak? Itu yang Nabi kata, jangan belagak sangat. Jangan belagak sangat. Jangan belagak sangat. Jangan belagak sangat. Kita kata kita boleh masuk syurga. Jangan. Aku suami. Jangan. Jangan. Sekurang-kurangnya tahu. Kalau langsung tak tahu. Tak hafal. Tapi tak tahu. Dah langsung tak tahu. Kalau tak tahu, maknanya tak lepas kadar fardu ain. Itu dia. Rukun nikah berapa? Pai. Rukun nikah 5. Engkau rukun khutbah apa? 13. Memang ada yang nak kena baling malam ni. Rukun nikah tanya semua betul. Berapa rukun nikah? 5. Asyik fikir nak kahwin je kerja. Rukun khutbah 13 nak pergi. Itu rukun semayang. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nampak? Ini habis cuit sikit-sikit. Seronok sebenarnya. Alah, tanya anak-anak sendiri. Ya baik? Ya tak? Habis kalau orang lain Nabi tak ngajar macam ni lah. Sebab kau ni macam anak-anak Nabi tu jadi kan. Nabi tanya macam tu. Kalau tak, kita rasa kita hebat. Hebat ni. Ada yuk. Kan? Mirul. Nampak tak? Hebat aku ni. Itulah besok ditanya orang rukun khutbah, dia jawab rukun nikah. Mati. Ya Allah. Ya. Baik. Bila tahu kan, ni tahu, kena tahu. Baik. Bila tak tahu macam mana nak tahu semayang tu batal atau tidak. Pada syaraknya ini wajib dia. Ya, begini keadaannya, pada ilmunya begini. Ya, lepas tu jaga pula perkara yang membatalkan solat. Kemudian jangan tengok pada syaraknya yang membatalkan solat sahaja. Apa pula perkara yang membatalkan penerimaan. Ini kita mengaji ni, kitab tasawuf ni. Pada fikahnya yang membatalkan amal pekerjaan solat. Kalau semayang tak rukuk terus sujud je, maka tinggalkan rukun solat, batal solat. Apa perkara yang membatalkan penerimaan solat itu? Iaitu pada jangan ujung, jangan takabur, jangan riak. Ini
Ini penting dia pula. Baik. Dan setengah daripada sifat yang mazmumah, hubbul mal, kasih kepada harta. Ini pun sifat mazmumah, sifat jahat. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun 'inda Allah, khairun 'inda rabbik thawaban wa khairun amala. Bermula harta dan segala anak cucu, iaitu perhiasan kehidupan dunia di dalam dunia jua. Kena ingat tu. Ini Allah bagi tahu. Harta, anak cucu, ini perhiasan dunia aja. Ya. Artinya yang berhias orang dengan keduanya di dalamnya, orang bersuka-suka dengan anak cucu, dengan harta, tapi dalam dunia je. Sebab itu jadikan harta itu boleh menyambung terus kepada akhir. Jadikan anak cucu ni tadi menjadi harta akhir. Macam mana ni nak jadi harta akhirat? Bang, macam mana jadi harta akhirat bang? Anak cucu menantu jadi harta akhirat. Macam mana? Jadikan anak soleh dan soleh, anak soleh dan solehah. Hang satu hari berapa kali doakan pak hang? Hang lah. Tanya kat dia tulis kat belakang. Belakang tak ada siapa dah. Satu hari berapa kali hang doakan pak dengan mak? Macam mana? Ni kata kita kena jadi anak yang sah. Sebab Nabi sebut apa? Iza mata ibn Adam. Mirul. Bapa satu hari ni berapa kali doakan ayah? Ya Allah, berkatkanlah ayah aku ya Allah. Dekat Melaka dekat Johor ya Allah. Yop, berapa kali yop hari ni? Sambil-sambil buka enjin. Ya Allah, berapa kali? Masuk air. Engkau ni dia masuk air keluar air, apa benda ni? Berapa kali? Tak dengar. Habis kadang-kadang pekak. Dia anak soleh lah tu. Setiap kali lepas solat doakan mak. Engkau Zami. Ya Allah. Engkau Pian. Betul, doa apa? Kau doa apa? Ni depan tu ayat. Doa apa? Doa dia jadi terkenal. Kau biar betul. Doa apa? Opik dengar tak, Pik? Abang tak dengar lah, Pik. Kalau ayah pun tak dengar sana, takkan Pak Lang boleh dengar jauh macam ni. Ni macam tak doa je. Ni Allah tahu ni. Doa memanglah untuk dua ibu bapa, tapi dua ibu bapa engkau. Macam mana kau doa? Cakaplah. Macam tak. Kalau Allah maghfirli dzunubi wali walidayya tu semua orang doa. Semua orang minta, kan? Kan Nabi cakap apa Pik, dia tak doakan untuk kau, Pik. Dia engkau bawa dia ke hospital apa semua sakit sampai hati dia, Pik. Betul lah. Telefon dia kau beli kan, Bian? Doa pun tak bertuah betul. Kan Nabi cakap apabila mati anak Adam terputus segala amal, kita dah mati, jadi tak boleh buat amal. Faham tak? Jadi masih hidup ni pun, ya, berkatnya seorang ayah dan seorang ibu dengan doanya anak-anak. Berkatnya anak-anak daripada doanya ayah dan ibu.
Ya. Jadi Nabi cakap bila mati anak putus. Hadis ni masyhur dan semua orang tahu. Pertama sedekah jariah. Tapi kata hebat hadis ni, ya, Abi nampak macam ni orang lain tak tahulah. Sebab Abi orang bodoh. Orang bodoh dia nampak ni macam cara orang bodoh. Jadi Abi tengok hadis ni hebatnya, ya Allah, rahmat Allah. Rahmat Allah macam mana? Bila mati anak Adam, terputus segala amalan, melainkan 3 perkara. Pertama, sedekah jari. Jadi orang ada harta, boleh buat sedekah jari. Orang tak ada geta. Dia ada ilmu, geta tak ada. Bukan semua orang ada geta, betul tak? Dia ada ilmu. Nabi kata ilmu yang manfaat. Ada orang geta tak ada, ilmu tak ada. Tak? Habislah peluang aku. Peluang aku habislah. Dah lah kata tak ada, ilmu pun tak ada. Ada satu peluang lagi. Nabi kata waladun salihun, anak yang soleh yang mendoakan 2 ibu bapa. Doalah mak ayah masih hidup, dah mati pun doa. Jangan tunggu mati. Abi mak saya dengan bapak saya tak mati-mati lagi. Ini anak durhaka ini. Ya, jangan tunggu. Doa hidupnya barakah. Ya Allah, berkatkanlah mak dan ayah. Ya Allah, sihatkan tubuh mak dan ayah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan rezeki mak dengan ayah. Doa. Maka doa anak untuk 2 ibu bapa makbul. Doa. Kalau kita dah mula doa untuk mereka, kamu lihat kehidupan kamu. Kamu lihat sendiri, hidup kamu barakah. Kalau kamu lupakan 2 ibu bapa kamu yang masih hidup dan juga yang telah meninggal dunia, kamu akan lihat kehidupan kamu tidak akan ada keberkatan. Kamu akan selalu gaduh dalam keluarga. Kehidupan kamu kecil, susah, tak cukup aja, rezeki tak akan cukup. Sebab antara asbab rezeki ni, bicara sikit. Rezeki ni yang tidak berkat, anak yang durhaka dan orang yang sering bergaduh. Pecik hidupnya. Kita habis selalu pasangan kamu. Perkara yang habis selalu cakap dengan kamu, jaga kasih sayang, jaga kasih sayang, jaga kasih sayang. Tak guna ego dalam dunia. Itu habis selalu tanamkan dekat kamu, kasih di antara kita. Kasih, 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 kasih. Dengan adik-beradik, kasih. Kasih, sayang semua. Kita bukan orang baik, tapi jangan kita dah lah tak baik, kita tambah lagi jadi orang tak baik. Baik. Bermula segala amal yang soleh yang berkekalan sekaliannya sampai kepada akhirat. Bila istiqamah buat soleh, dia sampai akhirat. Sama-sama buat amal soleh. Betul Abi ajak kamu sama-sama. Abi tak kuat, seorang-seorang tak kuat. Abi ni banyaklah benda Abi banyak bersyukur dengan Allah. Kenapa? Bila Abi nak buat baik, engkau orang ikut buat baik. Adik-beradik Abi ikut buat baik. Walaupun tak semua kan. Tak seronok ke bang? Tak? Kalau abang ada adik-beradik,
selawat habiskan 35,000, adik-beradik semua habiskan 35,000, tak seronok ke bang? Oh seronok. Lepas tu habis ni tak ada benda lain, jadi seronok, seronok kita habis syukur. Lepas tu bila habis buat satu perkara, habis tak buat seorang, semua orang buat, adik lelaki, adik perempuan, tapi yang culah selalu yang lelaki lah, manjang tak habis tak? Yang perempuan alhamdulillah semangat. Lepas itu disebut oleh Nabi, lelaki ni dia kuat tapi hemah tak ada. Kuat, saya kuat tapi hemah tak ada. Orang perempuan ni lembik tapi hemah tinggi, kemahuan dia cukup tinggi. Orang lelaki ni action je, action je duit. Hemah dia tak tinggi. Orang lelaki dia kuat, angkat tonggas okey. Tapi dia hemah dia tak tinggi. Ni orang perempuan tinggi kemahuan dia, hemah dia tu. Raya 6 bulan lagi dia boleh kumpul duit 6 bulan nangsi. Kalau kita mampu, kita tak buat macam tu. Sebab kita kuat tapi hemah tak ada. Itu seronoknya Allah gandingkan hemah dan kuat sekali. Tak? Digandingkan hemah dan kuat. Seronoklah. Kan? Hebat Allah Ta'ala. Kalau kuat dia tak ada kemahuan, macam mana? Baik. Atau perkataan subhanallah, sikit lagi Nabi, walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Iaitu yang terlebih kebajikan pada sisi Tuhan kau, yang terlebih kebajikan yang dicita-cita akan dia. Tasbih. Jadi dulu Abi nampak tasbih ni, tasbih satu amalan. Tapi bila kita renung balik, macam mana yang Abi kupas dulu, bukan sekadar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Bukan sekadar satu perkataan, rupanya dia orang yang mengucap ini menunjukkan akan kekuatan usul dia. Subhanallah, maha suci Allah daripada sifat kurang, iaitu Allah bersifat maha sempurna. Subhanallah, subhanallah. Bila Allah maha sempurna, ketika kita dapat melihat Allah yang maha sempurna, maka af'alnya sempurna, sifatnya sempurna, zatnya sempurna. Maka melihat yang sempurna ini, ketika itu layak dipuji. Alhamdulillah. Bila dah nampak subhanallah walhamdulillah, ketika itu datang penafian. Wala ilaha illallah. Dah tak ada dah yang bersifat ketuhanan, yang bersifat ilahun, Allah aja. Kerana Allah yang maha sempurna dan segala pekerjaannya, af'alnya, sifatnya semua sempurna, layak menerima puji tahmid. Barulah kita dapat melihat kebesaran Allah. Datang perkataan pula, wallahu akbar, engkaulah yang maha besar ya Allah.
Bila nak nampak kebesaran Allah, barulah kita perasan diri kita siapa. Allah yang maha besar, selain Allah tak besar. Rupa aku ni kecil rupanya. Bila nampak situ, datang kalimat wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Aku tak ada daya upaya ya Allah. Ini yang makin tasbih, makin tahqiq, makin tasbih, makin tahqiq, makin tasbih, makin tahqiq. Sebab dia melihat akan isi pati tasbih itu. Bukan sekadar tasbih je, dia lihat isi pati malam esok kita sambung. Malam esok kita baca sekejap sampai 8.45. Tapi habis harap besok kalau boleh yang bujang-bujang dapat naik awal maghrib, supaya kita dapat mula awal sikit. Malam esok kita nak berhenti 8.40 isyak je, kita nak berhenti sebab kita akan buat tahlil malam esok. Kita baca, kena mengaji sekejap. Kita ambil berkat pengajian. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita Allah bagi kefahaman dan dijaga akidah itu. Sebab bila kita tengok zaman ini, perkara yang merosakkan akidahnya terlalu banyak, banyak sangat. Jadi kita takut. Jaga-jagalah. Kamu jaga keluarga kamu dengan penuh dengan teliti. Jangan senang lenang. Tengok daripada sudut semua perkara, auratnya, pakaiannya, jangan kita ambil sambil lewa. Sebab Allah tak pernah sambil lewa dengan kita. Allah tak ambil sambil lewa dengan kita. Jangan kita ambil sambil lewa, ambil macam tu lepas-lepas pandang. Itu yang Nabi selalu sebut, berhati-hati, berjaga-jaga, supaya kita tak dalam kesesatan. Wallahu a'lam. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma ya Allah, peliharalah akidah kami ya Allah, kuatkan iman kami ya Allah, tegakkan Islam kami ya Allah. Ya Allah, kami berharap akan pertolongan-Mu, penjagaan-Mu ya Allah atas kami, atas isteri dan anak-anak kami. Ya Allah, rahmati kami dan rahmati keluarga kami, rahmati kedua ibu bapa kami ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, sama ada urusan dunia dan juga urusan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, baikkanlah ketentuan atas kami di dunia dan juga di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon, jika kami lalai, ingatkan kami ya Allah. Jika kami sesat, berilah kami petunjuk ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbarallahu minna wa minkum.